Dalam hadis Nabi SAW ada memberitahu kita ada 8 kelemahan inborn. Ada 8 kelemahan inborn. Lahir-lahir seorang itu memang ada. Dan benda ni tak sama. Benda ni tak sama. Kelemahan diri ni dia ada 2 bentuk. Okay? Ada 2 bentuk kelemahan diri. Yang pertama adalah yang inborn. Inborn ni lahir-lahir memang kita ada kelemahan itu. Dan benda ni tak sama. Inborn. Inborn ni maknanya lahir-lahir kita ada kelemahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua yang environmental. Environmental ni yang dia terbentuk dengan situasi sekeliling. Kelemahan diri itu terbentuk dengan situasi sekeliling kita tu. Jadi maknanya kelemahan ni dia ada 2 bentuk. Okey, tambahkan catatan kita, dalam bahasa Arab kelemahan ni dipanggil mazmumah. Biasa dengar perkataan mazmumah. Mazmumah ni maknanya kelemahan diri. Jadi kelemahan diri dia ada 2 bentuk. Satu inborn. Inborn ni memang lahir-lahir kita ada kelemahan itu. Yang kedua environmental, maknanya keliling kita tu yang akan membentuk kelemahan diri kita tu. Okey, kita pergi pada yang pertama dulu, iaitu yang inborn, yang lahir-lahir. Lahir-lahir kita ada kelemahan itu. Okey. Dalam hadis Nabi SAW ada memberitahu kita ada 8 kelemahan inborn. Ada 8 kelemahan inborn. Lahir-lahir seorang itu memang ada. Dan benda ni tak sama. Benda ni tak sama. Nabi SAW ajarkan dalam 8 rantaian doa yang saya yakin kita semua dah hafal. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. 8 benda. Okey. Kita pergi satu-satu dulu. Pertama, Nabi sebut ada orang yang inborn, lahir-lahir dia mudah hammi dan juga al-hazan. Al-hammi ni sedih. Sedih yang melampau. Sedih yang melampau. Tapi sedih dia adalah sedih pada benda-benda lepas. Okay, dalam bahasa moden dipanggil depression. Orang yang inborn dia mudah depression. Orang macam ini kena hati-hati. Dan kita kena kenal diri kita ni. Ada orang memang nampak macam iron lady, memang gagah kan. Tapi rupanya dia ada inborn depression. Ada masalah, habis. Saya pernah jumpa orang macam ni, digelar di kalangan kawan-kawan iron lady. Tapi diuji dengan masalah, suami dia buat hal, habis terus. Sampai kena minta, kena ke psikiatri lah benda tu. Sebab rupanya ada benda tu kat dalam diri dia tu, yang boleh trigger dia habis terus. Ni kita kena kenal diri. Kena kenal mazmumah diri kita, kelemahan diri kita yang inborn. Sebab kalau tak, dia akan drag hidup kita. Ini yang kata, macam mana kita nak jadi orang yang bagus kalau asyik sedih manjang. Kita ada 24 jam satu hari, tolak 6 jam tidur, tinggal 18 jam. Kalau orang yang ada kesedihan melampau, hidup dia akan habis berjam-jam untuk benda sedih. 2 jam sedih tu, 3 jam sedih ni, 2 jam lagi sedih. Maknanya dia akan drag hidup dia. Akhirnya macam mana dia beribadah, macam nak datang majlis ilmu, macam mana dia nak banyakkan solat sunat, macam mana dia nak banyakkan benda-benda yang bagus-bagus kalau benda tu drag dia. Jadi maknanya alhammi, kesedihan melampau, yang kesedihan tu berkaitan dengan benda-benda lepas. Okay. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan ni sedih juga, tapi sedih yang sekarang dan akan datang. Okay. Dalam bahasa moden disebut sebagai kerisauan melampau ataupun anxiety. Anxiety. Ada orang yang inborn, lahir-lahir dia mudah risau, dia mudah anxiety. Walaupun hebat macam mana, kalau benda tu inborn ada, trigger benda tu dia akan anxiety, dia akan kerusingan yang melampau. Jadi kalau kerusingan melampau, dia akan drag hidup juga. Maksudnya dia akan berusing lah, duduk dia murung sampai kadang-kadang boleh kena anxiety attack ataupun panic attack. Orang panic attack ni, siapa yang pernah kena dia akan faham. Dia akan rasa macam
macam keadaan tu menyebabkan dia nak mati, sesak nafas. Dia tu macam ni nak runtuh, macam mana ni keadaan ni, macam mana ni, nafas sesak. Kan? Di sudut fisiologi kita pun. Okey, saya dalam dunia diving, saya mengajar bukan recreational diving, saya mengajar public safety diving. Public safety diving ni cari mayat, angkat kereta. Saya boleh mengajar untuk mengangkat 17 tan. 17 tan tu bas boleh belajar angkat, kan? Saya mengajar bomba, kan? Jadi belajar diving ni benda yang paling penting kena faham adalah oksigen dan breathing. Sebab kita tak ada sumber lain kecuali kita punya tank tu saja. Okey. Dalam diri kita ni ada dipanggil dead airspace. Dead airspace ni daripada lung ke sini ni ada ruangan udara yang dia takkan boleh pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Kita kan sedut oksigen, kita hembus karbon dioksida. Okey? Tapi kadang-kadang ada karbon dioksida tu kat sini je. Okey, orang panik, kalau orang panik, kita kalau perasan breathing dia, pernafasan dia tak menentu, akan pendek-pendek. Maksudnya apa? Dekat dead airspace ni lah pusingan oksigen dia. Lama-lama oksigen tu boleh drop. Sebab tu kalau orang panik, lama-lama dia boleh jadi pening, dia jadi nak muntah. Sebab oksigen tak cukup ke otak tu. Tak percaya, tak payah kita panik lah. Kejap lagi, ibu-ibu cuba buat pernafasan macam itu dalam masa 2 minit. 2 minit cukup. Ambil stopwatch. Kita kasih pening nak muntah, macam nak pitam. Sebab kita punya oksigen turun. Jadi kalau orang yang panic attack ni, dia boleh jadi macam dia mikir tu sampai dia punya breathing tak betul, sampai dia boleh jadi macam nak pitam, sampai boleh jadi macam. Sebab tu kalau kita tengok diri kita ke saudara kita ke maknanya ada panic attack, pegang dia, suruh ingatkan dia, okay, tarik nafas dalam, hembus, tarik nafas dalam, hembus. Sebab otak kalau tak cukup oksigen, dia akan ada narrow vision. Narrow vision ni maknanya pandangan dia tak luas. Macam itu, kalau ingat nak mati tu je lah dia ingat. Dalam diving, kalau orang kena panic attack dalam air, habis. Cerah masa depan. Betul, dalam kita train bomber, kita train public safety diving, anxiety pun management ni sangat penting. Kalau ada sangkut, terjun dekat air yang zero visibility, kalau sangkut dengan tali pancing, bukan boleh putuskan macam tu. Jadi kalau orang panik, memang dia akan tak cukup nafas. Okey. Jadi ada orang yang anxiety dia tinggi, yang secara inborn, itu kita kenal diri kita. Kita tak sama, depan kita ni tak sama. Ada orang memang inborn dia depression. Ada orang inborn dia adalah anxiety. Kita kena kenal. Kalau kita tahu itu kelemahan diri kita, belajar untuk kontrol dan belajar untuk faham. Maksudnya, okey, aku tengah depression ni ataupun tengah anxiety ni. Itu beza al-hammi dan al-hazan. Kelemahan secara inborn. Secara lahir-lahir ada orang yang ada kelemahan itu. Okey, teruskan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi. Ajzi ni iaitu lemah semangat. Lemah semangat ya. Ada orang yang dia punya fear tolerance dia terlalu tinggi. Takut dia kerja, dia lemah semangat. Orang macam ni takut dia tu tak di-manage benda tu. Jadi maknanya dia akhirnya dia rasa macam semua benda tu macam tak boleh nak langsung, dia pemikiran dia terlalu menjangkau pada benda yang tak wujud pun. Benda takut. Jadi maknanya ada orang inborn dia lemah semangat, kita panggil lemah semangat. Sama juga kalau kita jenis lemah semangat, jangan dengar benda-benda yang melemahkan semangat kita. Jangan ucapkan benda-benda yang melemahkan semangat kita. Kita tak boleh nak ucap benda-benda yang melemahkan semangat kita, hatta pada diri kita sendiri tau. Sebab otak kita dibandingkan dengan perut, daripada sudut penerimaan, dia lebih tak pandai daripada perut. Perut kita dapat benda buruk, dia akan usaha keluarkan. Muntahlah, cerit-beritlah. Otak kita dapat benda buruk, dia akan lekat. Dari sudut penerimaan, otak lebih tak pandai daripada perut, dari sudut penerimaan. Kita dapat maklumat yang buruk, dia akan lekat ke otak kita. Sebab tu jangan dengar benda negatif.
dengan benda yang positif, dengan benda yang sentiasa memberi semangat hidup kita ni. Kalau terutama ni kita jenis yang orang mudah lemah semangat, al-ajzi, kan? Mana lemah semangat, mudah takut. Okey. Kemudian seterusnya apa? Kelemahan inborn ni al-kasal. Al-kasal ni maknanya malas. Ada orang kelemahan inborn dia memang malas, laziness. The laziness, dia memang ada malas, kemalasan. Benda ni sama juga, tak ada siapa tahu. Hanya kita dengan Allah je tahu. Tak ada, mak kita takkan tahu, suami kita takkan tahu, siapa-siapa takkan tahu. Lepas tu kita kena, kelemahan ni kita kena kenal, kita kena faham. Kalau tidak, kita takkan boleh baiki diri. Kan hari ni ada orang kan, konon-konon pening kepala lah bang. Padahal al-kasal, malas tu, malas tu. Laki pergi, cerah mata, kan? Tak tidur je manjang, kan? Ada orang itu, tak ada siapa tahu, tak ada siapa tahu. Kita dengan Allah je tahu. Mak bapak kita pun takkan tahu. Kan? Hari ni suami kita kadang-kadang, kalau tak ya, kalau ada al-kasal, penuh alasan. Tak ada kerja, tak ada apa, ada je lah alasan. Mungkin memang betul dia susah, mungkin juga ada al-kasal. Yang dalam inborn dia ada benda tu. Jadi macam mana? Itu dia nak ibadah pun malas, nak buat benda baik malas. Sebab ada benda itu. Macam nak jadi orang bagus, dia nak jadi orang baik. Kalau benda tu dia tak faham. The laziness tu. Jadi maknanya ada orang, kita refleksi diri kita. Mungkin diri kita, mungkin orang keliling kita. Kan? Duduk rumah, manjang, sakit, demam, malah nak bangun tidur sampai tengah hari. Berjalan segor biji mata. Kan? Berjalan segor biji mata. Kan? Cuma balik rumah je, sakit kepala lah, demam lah, itulah, tidur banyak. Sebab al-kasal. Kan? Okay. Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan, a'udzubika min al-'ajzi wal kasal, a'udzubika min al-jubn. Jubn ni maknanya penakut. Ada orang yang inborn dia memang takut, penakut, pengecut atau penakut. Lepas tu benda-benda takut ni benda yang benda yang kita kena faham. Aku ni penakut, aku ni sampai jadi macam kelemahan diri. Sampai ada orang takut sampai melampau-lampau. Itu al-jubni. Dan al-bukhl. Al-bukhl ni bakhil. Bakhil rupanya adalah kelemahan mazmumah diri, inborn, yang lahir. Ada orang memang lahir memang dia ada sedikit berkira. Jenis dia macam tu. Dia berkira, dia pandai berkira. Dia pandai berkira. Kadang-kadang kira duit pada kira masa berkira hidup dia. Ada orang jenis macam tu. Dan kadang-kadang berkira ni tak bagus. Berkira ni kadang sampai diri sendiri pun dia berkira kadang-kadang. Al-bukhl. Kemudian yang ketujuhnya, wa'udzubika minan ghalabatid dain. Hutang. Okey. Kalau kita cuba refleksi diri kita, tengok orang keliling kita, kita perasan tak? Tak tahulah ibu-ibu kakak pernah jumpa tak? Orang yang jenis suka berhutang. Dia tak ada apa-apa pun, tak perlu pun dia berhutang. Kan? Suka nak berhutang. Boleh tak pinjam? Suka nak berhutang. Hutang ni adalah mazmumah badan. Dia panggil mazmumah yang inborn. Ada orang jenis macam tu. Hidup dia kelilingi dengan hutang. Dia akan belanja benda tak perlu, dia tak pandai manage, dan dia suka berhutang. Kita cuba tengok keliling kita. Ada orang jenis macam itu. Kan? Minjam. Padahal tak ada apa-apa pun, tapi suka. Itu mazmumah badan. Itu kita kena, bila macam tu, masa dia akan banyak drag pada benda-benda hutang. Orang kejar, mungkin boleh berlaku penipuan. Nampak tak? Macam mana jadi orang baik kalau benda tu tak di-manage? Kan? Dan yang terakhir, yang ke-8, mazmumah diri ni adalah wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Pengaruh tidak wajar seseorang. Ini bukan kata tafsiran. Okey. Pengaruh tidak wajar seorang. Ada jenis orang inborn, lahir dia ni suka dapat direction. Kalau tak dapat direction, dia lost. Nak buat apa dia tak boleh. Tapi kalau orang cakap, boleh tak tolong buat ni, dia boleh buat. Dia ikut cakap. Okey. Orang yang kalau terlalu waqahrir rijal ni, terlalu tak independent dalam berfikir,
Dia boleh sampai ikut je orang cakap walaupun benda buruk. Walaupun benda buruk. Okey, bila kata tuan sekalian, saya nak bagi satu, maksudnya untuk kita faham keliling kita. Okey. Kita kadang-kadang kita takrifkan anak yang baik itu adalah anak yang ikut cakap. Anak saya ni baguslah, ikut cakap, bagus. Saya suruh ni dia buat, suruh ni dia buat. Kita feel good tau. Benda tu bagus. Tapi negative side dia, kita tengok dia. Adakah dia jenis orang yang waqah rijal? Maknanya suka dapat direction. Okey. Kalau dia jenis macam tu, kita kena ajar dia untuk berdikari dalam berfikir. Kalau pergi makan, ajar dia mula benda kecil je. Abang, Along nak makan apa? Tak apalah mak, apa-apa lah mak. Kita pun cakap, bagus anak aku kan. Ikut cakap aku. Tak, abang pilih. Nak makan apa pilih. Tom yum ke apa. Ajar dia untuk buat keputusan. Kalau tak, apa jadi? Kalau tak, bersedia untuk kehilangan anak kita. Waktu dia di bawah jagaan kita, dia ikut cakap kita lah. Sebab dia jenis orang yang suka dapat direction. Besok dia kahwin, yang rapat dengan dia isteri dia, maka kita akan rasa anak saya berubah dah Ustaz. Dia ni dulu baik, anak yang bagus, sekarang ikut cakap bini je. Maka bini yang kena salahkan, kesian kat bini dia. Padahal bukan bini dia, dia tu suka dapat direction. Bini cakap, bang tak payahlah balik rumah mak tu bang. Yelah. Dia tu suka dapat direction. Kalau kita feel good dengan anak yang terlalu macam ini, berhati-hati. Kita mungkin akan kehilangan dia nanti. Itu yang bahaya. Kadang-kadang kita plan. Kenapa ada orang boleh masuk dengan grup gangster yang kalau dia buat salah kena potong jari, dia rela. Kena salah anytime, kena pukul, dia okey. Rupanya dia jenis orang yang ada mazmumah waqah rijal. Suka dapat direction. Pengaruh tidak wajar seseorang. Itu kita perhati semua tertelan elu saya tengok. Suspend tapi itu betul kalau tak kita kena faham diri kita, kelemahan diri kita. Itu lapan inborn. Jadi macam mana cara nak kita nak berubah kelemahan inborn ni? Pertama kena sedar dulu. Aku ni ada al-kasal. Aku ni ada laziness. The laziness tu memang ada, kena sedar. Kalau tak sedar, macam nak baiki diri. Itulah kadang-kadang kan, maaf saya sebut kan, tengok menantu kita kerja tidur sampai tengah hari kan. Kenapa ni kau punya bini tidur je? Tak adalah mak, dia macam tu lah, sakit kepala lah, sakit perut lah. Rupanya ada al-kasal. Tapi janganlah jadikan ini sebagai mengata menantu kita. Mungkin betul masih sakit perut. Mak tahu dah bini kau tu ada al-kasal tu kan, mak tahu dah. Jangan ini untuk kita faham. Okey, maknanya kemanusiaan untuk kita faham. Jadi apabila kita macam mana cara kena ada awareness, kena sedar, ini something wrong dekat aku, ni tak kena, ni tak betul, ini tak boleh, kena baiki diri. Okey. Kalau yang mazmumah ataupun kelemahan inborn, banyakkan baca doa ini, doa yang Nabi SAW ajar ini. Jadikan amalan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Berapa bilangan dia terpulang seselesa kita. Kalau saya cakap, kena baca ya satu hari 100 kali, Allah terbebannya. Ada orang 100 kali itu nothing, ada orang 100 kali itu terbeban, akhirnya tak baca. Kalau paling kurang baca sekali pun tak apa, pagi sekali, petang sekali. Anak kita kalau ada benda ni, kita baca, kita ajar dia baca doa ni. Ni doa ni Nabi ajarkan. Satu hari ada satu orang sahabat bernama Abu Umamah. Abu Umamah ni duduk waktu duha, barangkali waktu macam ni dekat Masjid Nabawi. Rumah Nabi kan sebelah masjid je. Jadi ketika Nabi balik, Nabi jengah Abu Umamah ni dengan muka yang agak macam tak keruan duduk. Maka Nabi kata, wahai Abu Umamah, kenapa dekat sini? Zuhur belum masuk lagi. Dia kata, wahai Rasulullah, the sadness and cowardice, maksudnya and laziness, benda-benda malas,
jadi takut, jadi takut aku punya terungsing, dan juga apa nama, kesedihan, maknanya menghantui aku. Maknanya Nabi terus faham, oh inborn kan, maknanya ada benda orang yang memang lahir-lahir dia ada mazmumah atau kelemahan itu. Maka Nabi ajar doa ini. Mau tak aku ajarkan kau satu doa, kalau kau baca dia akan menghilangkan benda ni. Maka Abu Umar kata, ya wahai Rasulullah, dan dia ajarkan doa ini, dan berubah kelemahan Abu Umamah tu kepada benda yang lebih bagus. Doa ni diajarkan Nabi SAW. So jadi maknanya kalau kita ada benda ni, menantu kita ke, orang keliling kita ke, jenis kaki hutang ke apa, kita kena faham, oh ini kelemahan diri ni sebenarnya. Kaki hutang suka berhutang kan, suka benda tu, suka, maknanya oh ni kelemahan diri ni, maka ajarkan doa ini untuk dia jadi lebih baik, jadi orang soleh lah, orang baik untuk kelemahan diri ni. Okey, habis bab mengenai mazmumah yang bentuk inborn ataupun lahir-lahir memang ada, kelemahan itu ada, dia panggil kelemahan diri ya. Okey, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua mazmumah apa? Jenis yang kedua, kena loss dah. Dah panjang buat catatan loss. Kedua apa? Environmental maksudnya yang pada sekeliling kita sekeliling kita membentuk kelemahan diri kita. Okey. Benda sekeliling kita ni, hari-harian yang kita lalui, pengalaman yang kita lalui, kita punya peristiwa-peristiwa yang kita lalui, yang hari-harian yang kita lalui, dia boleh, kalau benda tu buruk, dia boleh menjadi tabiat. Dia boleh menjadi tabiat diri dipanggil tabiat dirilah. Mazmumah kelemahan tu dia boleh menjadi tabiat. Contoh 2 tahun PKP, duduk dekat rumah, kerja work from home. Okey. Lepas 2 tahun, takut benda tu jadi tabiat. Malasnya nak pergi kerja. Aduh, penatnya. Jadi malas. Ditambah pula kalau orang ada inborn punya the laziness. Oh, habis. Dah lah the laziness inborn. Ada masuk environmental pula. Habis. Cerah masa depan. Susah Tapi kalau memang inborn tak ada, dia memang rajin. Suami kita memang rajin, isteri kita memang rajin, anak kita memang rajin. Cuma 2 tahun kena masuk kerja balik. Alah, malasnya, penatnya, hasil cuti lepas tu, maknanya mungkin benda tu jadi tabiat. Tu mazmumah jadi tabiat.